Okay, alright. So malam ni kita akan buat bengkel bus stop. Okay, yang pertama tajuknya tajuk keberangkatan bergabung bab 9 tingkatan 4. Okay, alright. Sebelum tu, okay, ini kelas yang pertama. Kalau ikutkan plan saya nak buat 2 kelas, siang dan malam. Hari Khamis. Okay, siang petang dalam pukul 5 ke pukul 6 macam tu, dan malam pukul 8 suku pukul 10. Okay, untuk siang ni mungkin kita buat tajuknya ringan-ringan, malam tu yang panjang sikit lah. Okay, so sebelum tu, bagi yang dah kenal pun kenal dah kan. Tapi saya nak ulang lagi sekali. Okay, saya baru 21 tahun jadi cikgu. Mengajar math. Okay. Kemudian penolong kanan Koko sekarang ni penolong kanan Koko di SMK Jeram. Okay, dulu dekat 4S saya fikir petang. Alright. Kemudian JU Kebangsaan Kebat Matematik. Okay, di Didik TV kami dah mula syuting. Dan saya adalah ketua yang meneras program Didik TV di Didik TV untuk subjek matematik. Saya adalah ketuanya. Okay. Kemudian untuk Peter S, saya dulu terlibat sebagai ketua penulis buku tersebut. Tapi tahun ni saya tak terlibat kerana saya tarik diri sebagai penulis kerana apa, ada sebab-sebab lah, kesibukan dan sebagainya. Okay. Kemudian saya adalah guru yang banyak buat kajian tindakan, buat apa pun lah. Okay. Kemudian penulis modul, buku matematik kerja dan sebagainya. Okay. Kemudian penceramah teknik menjawab. Hari ini saya berceramah untuk sekolah yang ke-89. ke-9 untuk tahun ni sahaja. Okay. Kemudian guru panel jemputan NGO dan juga universiti-universiti. Dan juga penulis novel. Okay. Penulis novel dengan nama panel Tiana Aresha lah, atau Adriana Aresha. Okay, alright. Okay, orang kata saya sudah glamour lah. Pergi mana-mana pun orang kenal. Itu orang kata. Tapi pada saya tak pun. Yang glamour bukan saya. Yang glamour untuk orang lain. Saya hanya cikgu yang biasa-biasa je lah. Tak ada hal. Okay, alright. Okay. Dan saya suka untuk mengingatkan murid-murid semua. Lagi sekali, kita kena sentiasa berikan motivasi kepada diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Alright. So, selalulah ingatkan diri sendiri sebelum tidur, bangun tidur, dekat sekolah. Okay. Cakap pada diri sendiri. Okay. Cakap diri sendiri, jakatlah hati. Aku mungkin bukan kelas depan. Aku mungkin bukan anak orang kaya. Aku mungkin bukan pengawas. Aku mungkin banyak kali gagal exam. Tapi itu semua jangan jadi alasan untuk kita terus gagal. Sebab apa? Sebab kerjaan dalam kita dalam SPM nanti bukan diukur daripada depan belakang kelas kita. Bukan diukur daripada kaya miskin kita. Bukan diukur daripada pengawasan kita. Tapi akan diukur daripada usaha keras kita selama ini. Dan bermula Januari tahun depan, 2 Januari dah mula exam. Sekarang pun dah mula dah kan. Tapi untuk bertulis ni Januari tahun depan, untuk matematik kamu belajar selama 5 tahun, 4 jam inilah penentu untuk dapat grade A, B, C, G. Semuanya atas kamu. Di jari kamu lah penentu nak dapat grade apa. Nak grade yang membuka laluan yang cemerlang untuk awak, ambil grade C dan ke atas. Nak grade yang susah sikit, D dan E. Tak nak study, G confirm lah. Okay, tapi yang join malam ni saya yakin dan pasti kamu semua dapatkan grade yang terbaik lah. Dan saya doakan yang join pada kelas malam ni tak dapat C, A plus pun jadilah. Okay. Okay, trial sudah selesai. Ramai orang yang lulus. Ramai yang gagal juga. Okay, tapi lebih ramai yang gagal lah. Okay. Tapi apa sekalipun yang dapat C dan ke atas, anda semua on track untuk dapat grade yang baik dalam SPM nanti. Terutamanya negeri Selangor kita ni kan. Negeri Selangor trial memang siasa susah. Okay, alright. Dan SPM sebenar, matematik akan berlangsung pada 8 Januari. Tinggal lagi 75 hari sahaja lagi. Okay. Nampak macam lama, tapi sebenarnya sangat singkat. Minggu depan dah tolak 5 hari sebab kita bercuti di Pabali. Lepas tu tolak Sabtu Ahad lagi, tolak itu ni. Tinggal tidak beberapa hari lagi untuk dibahagikan kepada 10 subjek, 6 subjek, 8 subjek yang kita ambil. Okay. So, kena pandai atur masa, buat jadual, belajar betul-betul. Okay. So, malam ni, topik yang saya nak kongsi ialah topik keberangkatan bergabung. Dan ingat, SPM adalah waktu yang paling baik sekali untuk kita semua membalas jasa dan pengorbanan guru-guru kita, ibu bapa kita. Kejayaan itu untuk kita. Okay, untuk masa depan kita. Tapi, keseronokan itu akan dirasai oleh guru-guru kita dan ibu bapa kita. Right? Okay. Keberangkatan bergabung ataupun probability. Okay. Join probability lah. Okay. Pertama sekali, dalam topik ini, kita kena faham makna ruang sampel. Okay. Contoh, perkataan hebat. Perkataan hebat. Kita kena faham ayat kepada soalan tersebut. Topik ini penting kita faham ayat dia. Contohnya, 2 kepingkat dipilih. Contoh, ruang sampel kita adalah hebat. H-E-B-A-T. Hebat. Okay. Bila sebut kata 2 kepingkat dipilih.
Clue ialah 2 keping. Nampak sahaja 2 keping, ingat otak kita, buat jadual. Okey. Kemudian tengok pula dia kata macam mana. Pilih macam mana. Satu demi satu. Okey. Tanpa pergantian ke, dengan pergantian ke. Itu semua ayat akan memberi kesan kepada jawapan kita. Okey. Alright. So, bila sebut 2 keping, ingat, bila sebut 2 keping kad dipilih, nampak saja 2 keping, ingat, buat jadual. Lebih selamat dan tepat jawapan kita. Kemudian baca. Sama ada diambil satu demi satu ataupun serentak. Okay. Kalau satu demi satu pula, rujuk pula ayat dia. Sama ada diambil tanpa ganti ataupun dengan ganti. Okay. Maksud ambil tanpa ganti maksudnya, kita dah ambil. Cara kata ada pen purple ni. Saya ambil, saya tak ganti. Kalau dengan ganti, saya ambil, ganti balik dengan warna sama. Itu maksud dengan ganti. Jadi, untuk kes ini, clue mudahnya ialah, nampak saja syarat kata 2 keping, buat jadual. Okay, buat jadual. Kalau kata satu demi satu, kita akan isikan. Okay, buat jadual ikut nombor. Kalau hebat ada 5, buat 5 kotak ke bawah, 5 kotak ke atas begini. Kiri kanan. Okay, di kiri tu, ambilan yang pertama. Di atas tu, ambilan kedua. Buat gitu. Apa beza antara tanpa ganti dengan ganti? Okey. Kalau nampak perkataan tanpa ganti, nanti di tengah-tengah kotak buangkan. Jangan tulis apa-apa. Tulis sahaja markah kosong. Kalau kata dengan ganti, semua kotak akan diisi. Okey. So jawapannya begini. HE, HB, HA, HT. Mula dari kotak yang kiri tu, atas salin balik. HE, HB, HAHT. Bawah, EH, EB, EA, ET. Semua kotak isi. Okay, bermula huruf sebelah kiri tu. BH, BE, BA, BT, AH, AE, AB, AT, TH, TE, TB, TA. Dia tidak ada HH, EE, BB, AA, TT. Okay. Itu akan ada kalau soalan kata dengan ganti. Kalau sebut dengan ganti, semua kotak akan diisi. Itu syarat dia. Nampak tak? So, kalau sampel kata 2 keping, buat jadual. Satu demi satu, isi atas, isi bawah jadual. Tanpa ganti, tengah-tengah dikosongkan. Dengan ganti, semua kotak akan berisi. Tanpa ganti, data kita ada sebanyak 20. Dengan ganti 25. Faham tak? Okay, itu ayat pertama kita. Alright? Okay, next. Ruang sampel kita sama. Hebat. Tapi kan dia kata, sekeping kad dipilih. Okay. Bila sebut sekeping sahaja, tidak perlu buat jadual. 2 keping dia buat jadual. Sekeping tak payah. Sekeping, terus tengok je. Dia kata, sekeping kad dipilih, berlabel huruf B dipilih. Terus ambil. Tengok hebat tu. Huruf B ada 1 je. Daripada 5 kad. Jadi 1/5. Terus beri jawapan. Kalau kata sekeping kad. Okay, kalau dia kata macam ni pula. Huruf vokal dipilih. Di sini kita kena pandai. Kena mahir apakah maksud huruf vokal, huruf konsonan, okay? Nombor genap, nombor ganjil, huruf besar, huruf kecil. Itu semua kena faham. Alright? Vokal A, E, I, O, U. Jadi dalam tu ada huruf E, ada huruf A. Ada 2 huruf yang berlabel huruf vokal. Jadi 2 nombor daripada semua kali 5, 2/5. Maksudnya kalau sekeping kad, terus tengok, terus beri jawapan. Okay, gitu. Alright? Faham tak? Okay, next seterusnya. Ruang sampel kita sama juga lagi. Hebat. Contoh soalan. Sekeping kad dipilih secara rawak dari bekas itu dan dicatatkan. Ini soalan bentuk hebat ya. Soalan dia ialah sekeping kad dipilih secara rawak dari bekas itu dan dicatatkan. Jika dapat kad vokal, kad itu akan dikembalikan ke dalam bekas itu. Kalau kad berlabel konsonan, kad itu tidak dikembalikan. Kemudian, kad kedua dipilih secara rawak dari bekas itu.
Senaraikan ruang sampel. Okey. Topik ini kita kena pandai, kena faham soalan betul-betul. Baca ayat tu betul-betul, fahamkan apa peristiwa dia. Okey. So dekat sini, dalam bekas tu, dalam bekas tu, bekas tu ada 5 keping kad berlabel HEBAT, hebat. Okey. Dia ambil kad pertama. Tengok dapat huruf apa. Kalau dapat huruf vokal, dia catatkan, bila kad itu masuk balik. Katakanlah ambil, contoh ya. Contoh kita ambil kad tersebut, ambil kad, tiba-tiba dapat huruf A. Contoh A, dapat huruf A. So kita ambil kad tu, kita tulis atas kertas huruf A. Kemudian kad ini masuk balik dalam bekas itu. Maksudnya bilangan kad masih ada 5. Tapi kalau dapat huruf H, huruf H, kad itu disimpan sahaja. Tak dipulangkan. Maksudnya kad akan berkurang menjadi 4. Tolong faham soalan. Kemudian baru ambil kad yang kedua. Senaraikan ruang sampel. Dekat sini dia kata, mula-mula ambil sekeping. Kemudian dia kata, kad kedua dipilih. Maksudnya tetap ambil 2 keping kad. Dia sebut 2 keping kad, buat jadual. Ini cerita dia. Kad hebat tu, kali pertama ambil, katakan dapat H. Maka kad itu tidak dikembalikan. Dapat kad huruf E, dapat huruf E, dikembalikan. Gitu. Maksud misalnya, so dapat kad H, tak dikembalikan. Dapat huruf E, dikembalikan. Maksudnya, kalau H saja. Tapi kalau E, mungkin akan dapat huruf E dan E. Sebab kad itu dikembalikan. Alright? Faham ayat? Lagi sekali, contoh ayat lain lagi. Situasi lain lagi. Sekeping kad, tadi ni, H, dah tadi kan? Dapat huruf E. So, kad itu dikembalikan, dia kata tadi kan? Macam tadi lah. Kad kedua, kembali. Saya contoh lah. Next. Faham soalan lagi? Tadi juga, macam kata dia, tadi kata ambil sekeping, catatkan, huruf vokal, masuk balik. Huruf konsonan, tak kembalikan. Kemudian, kad kedua dipilih. Maksudnya, ambil 2 keping kad. Dia sebut 2 keping, buat jadual nampak lebih jelas. Letak huruf, hebat dan hebat. Cuma maklumat dia ialah, kalau dapat huruf H, H tidak dikembalikan. Vokal dikembalikan, konsonan tidak. Mula-mula, dapat H, tidak ada H. Sebab H huruf konsonan. Diambil, tidak dikembalikan. So, jawapannya ada HE, HB, HA, HT. Ambil kad, dapat huruf E. EH, dan akan ada EE. Sebab apa? Sebab E itu vokal. Dah ambil, dah catat, dia masukkan balik. So, EE ada. BB, tak ada. Sebab B, vokal. A, adalah AA sebab dia vokal. T, tak ada TT sebab T bukan vokal. Hanya yang vokal saja dikembalikan. Jadi inilah jawapan untuk sampel dia. Akan ada sebanyak 22 kesudahan. Next. 2 keping kad dipilih. Tadi dia kata 1 demi 1. Yang ini pula ayat dia, 2 keping kad dipilih serentak. Serentak. Bila sebut serentak saja, asalkan 2 keping, tanpa ganti ke, dengan ganti ke, simple. Jadual juga, sebab dia 2 keping. Cuma beza dia ialah, kalau tanpa ganti dan dengan ganti. Tanpa ganti, kita buang sama satu juga, sama. Benda dia. HE, macam ni. Kemudian ini, sama juga. Ini pula sini dia lari sikit. Saya tunjuk. Cuma, kalau dia kata serentak, kalau dia kata serentak, kita hanya isi sama ada di bawah sahaja ataupun di atas sahaja. Salah satu. Alright? Macam tu. Sama ada kita isi atas sahaja ataupun bawah sahaja. Gitu ya. Alright? Faham tak? Jadi saya nak soalan, kita tahulah lebih lanjut lagi. Itu kes yang pertama.
Kes yang mana benda itu dalam satu bekas. Kes yang kedua, macam ni. Kalau dia kata, satu bekas tu, dua kepingkat dikeluar secara rawak. Kalau kata serentak, ataupun satu demi satu, ada kesan dia. Kalau kata serentak, dia serentak je lah. Tapi kalau dia kata satu demi satu, dia akan ada ayat pula. Sama ada dengan ganti ataupun tanpa ganti. Okay. Kalau ambil serentak saja, dia tak sebut ganti-ganti. Tapi kata satu demi satu, tengok ayat. Dengan ganti ataupun tanpa ganti. Sekejap, saya tengok ada soalan. Sekejap ya. Tak ada soalan ya. Okey, jadi saya tengok soalan ya. Sebab saya tak dapat tengok kat slide tu. Okey. Ingat ya. Dapat soalan, baca betul. Kalau dia kata dua kepingkat, baca tengok. Dia keluarkan serentak ataupun satu demi satu. Kalau satu demi satu, kita tengok pula lagi syarat dia. Dengan ganti ataupun tanpa ganti. Okey. Kalau serentak, jawapan kita nanti macam ni. G8, G7, G3, GU, 78, 73, 7U, 83, 8U, 3U. Okay. Dia tak ada kata G8, 8G. Dia tak ada berulang. Sebab kita ambil dua sekaligus. Tak tahu mana dapat dulu. G dulu ke, 8 dulu ke. So, G8 dengan 8G dianggap benda yang sama. Kalau diambil serentak. Okay. Diambil serentak G8 dan 8G dianggap benda yang sama. So kita tulis sekali sahaja. G7, 7G benda yang sama. Kalau ambil serentak. Tapi kalau kita ambil satu demi satu dengan ganti, jawapan lagi banyak. G7, 7G. Maksudnya, mungkin ambil yang pertama dapat G. Yang kedua 7. Ataupun mungkin ambil yang pertama 7. Yang kedua G. Jadi maksudnya G7 dan G8 tu benda yang berbeza. Dan kalau dengan ganti, kalau ada G, GG, 77, 88, 33, UU. Sebab dia kata, dah ambil G, ganti balik G. So akan dapatlah kesusahan yang sama. GG, 77, 88, 33, 7U. Kalau kata satu demi satu, tanpa ganti, dia tidak ada huruf GG, 77, 88, 33, UU. Nampak beza? Kalau serentak, G8 dan 8G dianggap benda yang sama. So dia cuma ada 2, 4, 6, 8, 10 je kesudahan. Tapi kalau satu demi satu dengan ganti, kita akan ada sebanyak 25 kesudahan. Kalau satu demi satu tanpa ganti, ada 20 kesudahan. Kalau serentak, ada 10. Satu demi satu dengan ganti ada 25 kesudahan. Satu demi satu tanpa gantian ada 20. Okey, tolong faham ayat betul-betul. Okey, kalau ada saja dengan ganti ni, maka hilang markah. Tanpa ganti tidak ada huruf yang sama. Kalau ada saja kosong terus. Okey, dan G8 tidak sama dengan 8G. Kalau dikata satu demi satu. G8 maksudnya kali pertama kita ambil dapat nombor G. Kali kedua ambil dapat nombor 8. 8G maksud kali pertama kita ambil dapat nombor 8. Kali kedua G. So dia tak sama. Tapi kalau serentak G8 ke 8G ke benda yang sama. Okey, next. Ini kes pula kalau melibatkan dua kotak. Yang tadi satu kotak, satu bekas, ambil dua. Tapi yang ini pula sama. Kalau dua bekas pun kita kena faham soalan betul. Soalan kata dua kepingkat secara rawak sama ada satu bekas X, satu bekas Y. Ayat pertama. Sampel dia macam ni. Depan mesti huruf yang ada bekas X. Mesti nombor 3, 7, U dahulu. Terbalik kosong markah. Okey. 38, 3G, 78, 7G, U8, UG. Ni sorry typo sikit ya. U8, UG typo bukan U3 lah. Alright. Okey. Ataupun 83, G3, G7. Ni. Okay, right? Kalau soalan kata, dua keping diambil, satu dari bekas X dan bekas Y,
Jawapan kita sama ada kita ambil bekas X dulu, baru Y, ataupun ambil Y baru X. Boleh. Dua-dua diterima. Tetapi, kalau dia kata, diambil satu demi satu, satu bekas X diikuti. Ini syarat dia. Yang tadi dia kata, ambil bekas X dan bekas Y. Dia tak sebut mana dulu. So, nak letak huruf X di depan boleh, huruf Y di depan boleh, tak salah. Tapi kalau satu bekas X diikuti, syarat dia. Maksudnya, dia mesti ambil kad bekas X dulu. So, jawapan mesti huruf yang X di depan. 37U di depan. Terbalik, kosong terus. Okay, alright. Kalau buat terbalik, kosong terus. Sebab syarat kata, ambil bekas X, diikuti bekas Y. Kalau kata dan, tak kisah mana dulu. Tu, kata orang apa? Syarat pertama. Dua keping dipilih Sarawak, satu demi satu. Satu demi bekas X dan satu bekas Y. Satu lagi lah, pilih Sarawak juga, satu bekas X diikuti satu bekas Y. Memberikan jawapan yang berbeza. Okey, seterusnya. Sampel dia. Contohnya, ada 25. Hitung kebanggaan. Ini cara nak tulis kebanggaan pula. Katakanlah suatu sampel tu ada macam ni, 25. Kita bilang 25. Okey, hitung keberangkalan dia kata PA dan PB. Ataupun PA darab PB. Jadi dua. Kalau ayat kata, okey, ini faham saya? Soalan ni. Okey. Ini sampel dia. Kalau soalan kata, dengan menyediakan kesudahan, hitung kebangkalan bahawa. Bahawa. Contohnya, gini. Kad pertama berlabel huruf. Dan kad kedua berlabel angka. PA tu untuk kesudahan pertama. Kad berlabel huruf. PB tu untuk yang kedua, angka. Bila sebut, berlabel huruf dan berlabel angka. Nampak perkataan dan bermaksud operasi darab. Nampak dan bermaksud operasi darab. Okey. Dia kata, depan dia mesti kad berlabel huruf. G7, G8, G3, U7, U8, U3. Okey, depan mesti huruf kata. Yang kedua kata, belakangnya pula mesti angka. So, yang angka sahaja 7, 8, 3, 7, 8, 3. Okey? Faham tak? Dia nak di depan mesti ada huruf. Banyak-banyak tu yang huruf lah G7, G8, G3, GU, 7, GG, 7G semua lah. Tapi dia nak syarat dia, depan mesti huruf, belakang mesti angka. So yang betulnya ini je lah. Hanya ada 6 daripada 25. Okey, ataupun 0.24. Jawapan pecahan boleh, perpuluhan boleh. Tak ada masalah. Okey, yang kedua. Sampel begini juga, sama ada 25. Dia kata PA atau PB. Tadi word dan. Ini word atau. Bila nampak kataan atau, ingat kepada kita, melibatkan operasi tambah. Contohnya, dia kata kad pertama berlabel huruf. Atau kad kedua berlabel angka. Jawapannya ini. Okey. Yang depan yang merah tu dia kata depan semua huruf. G, 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 U, 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 G, G, U, U. Ataupun dia kata, walaupun depan bukan huruf, tapi belakang angka kita ambil. Itu yang 78, 73, 87. Kita ambil semua. Sebab belakang tu angka. Depan huruf kita ambil, ataupun belakang kita ambil. Semua kita ambil. So, ada 19. Yang kita tak ambil apa dia? Yang kita tak ambil ialah, yang kita tak ambil ialah UG, 8U. Tak ambil. Okay, contohnya, tak ambil 7U. Tak ambil. 8G. Tak ambil. 8U. Tak ambil. Sebab apa? Sebab belakang tu huruf. Dia nak belakang mesti angka. Kita tak ambil juga. Okay, kita tak ambil juga 8G. Tak ambil. 7G. Tak ambil. Sebab apa? Kita nak depan mesti huruf. Faham lah soalan tu? Okay. Next. Okay. Ini contoh soalan kita. Okay, boleh tengok saya bagi tu lah. Rajah menunjukkan 5 keping kad berlabel huruf besar dan huruf kecil. Okay. Ada perkataan asyik tu. 5 keping kad,
tulis asyik. Dan soalan kata, 2 kepingkat dipilih satu demi satu secara rawak dari bekas itu tanpa penggantian. Okey, clue pertama, kena faham betul, kad ini berlabel huruf besar, huruf kecil. Nampak ruang sampel je ingat, buat kotak. Okey, labelnya huruf besar, huruf kecil. Faham tak? Kadang-kadang dia kata huruf vokal, huruf konsonan. Okey, kalau huruf ni dia 2 je. Besar kecil ataupun vokal konsonan. Kalau melibatkan nombor, genap ganjil, itulah genap ganjil. Okey? Nampak sahaja 2 keping, kita buatlah jadual. Satu persatu isilah. Okey? Tanpa ganti ataupun tanpa pengulangan. Ada 2 ayat bergantunglah. Okey, kalau sebut kata satu persatu tanpa ganti. Bila sebut tanpa ganti, okey, buat macam ni. Bila sebut tanpa ganti, tengah-tengah dibiarkan kosong. Sebab kata tak berganti. Huruf dia, paling kiri asyik, paling kanan asyik. Yang merah tu ialah tanpa ganti. Tidak ada AA. Yang ada AS, AY, AI, AK. SA. Tidak ada SS. Sebab dah ambil, tak ganti balik. Yang ada ini sajalah. Okey. Semua isi. Betul semua ni. Dapat markah 2. Okey. Betul semua dapat markah 2. Pastikan A kecil mesti A kecil. I kecil mesti I kecil. Jangan ubah-ubah simbol. Ubah-ubah huruf. Salah nantilah. Okey. Ingat. Di sini 20. Ingat. Kalau semua betul, 2 markah dapat. 1 atau 2 salah, 1 markah dapat. Salah 3, kosong terus. Katakanlah kita terbuat AA, SS. Dah tinggal 1 markah. Buat lagi YY. 3 salah, kosong terus. Okay, jawapan kita boleh buat begini. AS. Nak kurung tak apa, tak kurung tak apa, nak koma tak apa, tak koma tak apa. Tak ada hal. Okay, diterima saja waktu SPM nanti. Yang kedua, dengan menyediakan kesudahan, hitung keberangkalian. Okay, ini sampel tadi ada 20. Dia sebut itu dengan menyediakan kesudahan. Tugas pertama, kena senaraikan apa jawapan dia. Yang kedua, kena hitung berapa keberangkalian dia. Ada 2 tugasan. Satu, senaraikan. Satu lagi, hitung. Dia kata apa? Kad pertama berlabel K dan kad kedua huruf besar. Dia kata kad pertama berlabel K. Maksudnya di depan wajib huruf K. Mana dia? Ini dia. Bawah sekali. Dan. Syarat dia dan. Maksudnya bila sebut dan ni maksudnya yang kotak hijau tu, syarat dia yang belakang dia mesti huruf besar. So, yang ada KSKY. Senaraikanlah. KSKY. 1 markah dapat. Kemudian ada berapa? Ada 2 kad iaitu KSKY. Daripada semua sekali 20. So 20 per 20. Siap. Itu je lah. Okey, untuk tajuk ini saja, kamu tidak perlu untuk senarai pun tak apa. Bagi jawapan terus 2 per 20. Dan tak dipermudahkan tak apa. Tak payah buat 1 per 10, tak ada hal. Topik ini saya dibenarkan begitu. Sorry. Okey. B, 2. Kad berlabel huruf besar dan huruf kecil. Yang tadi yang pertama dia kata, kad sama label dipilih. Ini soalan kedua. Kad sama label dipilih. Ada pelajar kata tak ada jawapan. Sebab dia kata patut ada AA, SS, YY, II, KK. Itu bukan sama label. Itu sama huruf. Soalan minta kata sama label. Label tadi apa? Atas ke soalan. Dia kata kad berlabel huruf besar dan huruf kecil. Okey. Huruf kecil. Ni. AI, IA. Dua-dua label sama. Dua-dua huruf kecil. Itu label dia. Ataupun SY, SK, YS, YK, KS, KY. Ini kedua-duanya huruf besar. Okey. Huruf kecil dua-dua, itu ada 2. Besar dua-dua, ini.
Dia kata atau. Okey. Kad sama label dipilih bermaksud sama ada dua-dua huruf kecil ataupun dua-dua huruf besar. So, selesai semua. So, dekat situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keping kad yang berkesudahan begitu. Sama ada dua-dua kecil atau dua besar. So, 8 daripada 20. Siap. Okay. Ini cara nak jawab soalan ini. Simple je. Yang penting tangkap soalan tu. Okey. Untuk topik ini saja, dibolehkan terus beri jawapan tanpa senaraikan. Boleh? Contohnya, terus bagi je 20 contohnya. Tak senaraikan. Boleh. Terima. Dengan syarat, pertama sekali, sampel kena betul semua. Yang kedua, okey, kalau contoh ya, katakanlah sampel tu betul, 20. Dapatlah markah K1N1, 2 markah terus dapat. Walaupun tak senaraikan. Tapi, kalau disenaraikan, macamnya dapat markah. Kalau disenaraikan, sampel tak betul semua. Alright? Sampel tak betul, tapi kita beri jawapan betul. Sampel tidak betul, tapi kita beri jawapan betul, maka markah jawapan kosong. Boleh buat jawapan begini dengan syarat sampel betul semua. Boleh buat begini. Kalau tidak, kena senaraikan. Okey, kalau sampel betul, senarai salah, jawapan betul. Tetap dapat kosong markah. Maksudnya sini lah, kalau nak senaraikan, wajib senarai tepat. Walaupun sampel betul. Okey, kalau sampel betul, senarai tersalah, tetap dapat markah kosong walaupun jawapan betul. Okey, tetapi kalau sampel salah, senarai betul, jawapan betul, tetap dapat full mark. Okey, alright. Tapi cadangan saya ialah buatlah bentuk jadual, risiko untuk salah tu lebih nipis. Okey. Contoh soalan nombor 2. Rajah tunjukkan 5 keping kad berlabel nombor genap dan nombor ganjil. Cluenya ialah label dia genap dan ganjil dalam satu bekas. Ayat kata 2 keping kad. Sebut 2 kepingnya jadual. Tapi ayat kata apa? Dipilih serentak. Itu benar tu. Yang tadi dipilih satu demi satu. Bila sebut satu demi satu, kita nak isi sebelah atas sahaja dan sebelah bawah juga. Tapi kalau serentak, okey, akan isi atas sahaja ataupun bawah sahaja. Okey, alright. Dan satu lagi yang penting. Satu lagi yang penting. Kalau kata ambil serentak, maksudnya tiada penggantian. Tidak adalah huruf 3, 3, 7, 7, 4, 4 tak ada. Okey. Yang kedua, ingat. Dia kata nombor 2 digit. Ni penting ni. Tahu, kena 2 digit. Penting ni. Bila sebut nombor digit, jawapan kita first kali memang confirm tak ada lah. Confirm tak ada. Okey. Ini. 3, 7, 7, 3. Jawapan dia. Gini ya. Sebut 2 digit, jangan ada koma antara 2 rajah itu. Kalau buat 3,7, automatik kosong markah. Okay. Sebut 2 digit, tidak boleh ada koma. Kalau ada koma disebut 37. Nombor 2 digit akan disebut 37. Itu kena ingat. Faham? Okey, kemudian gini contohlah. Dengan segala kesudahan, hitung kemungkinan. Dia kata, kad berlabel nombor perdana terbentuk. Kalau dia kata diambil 2 serentak, dia takkan sebut kad pertama, kad kedua. Sebab kita tak tahu. Mana satu yang pertama, mana satu yang kedua. Tak tahu. Alright? So, dia akan sebut apa? Kad berlabel nombor perdana terbentuk. So, cuba tengok yang merah saja. Baris pertama, yang perdana. Okay, apa dia nombor perdana? Nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan diri sendiri saja. Kena faham konsep-konsep asas matematik tu. Baris pertama, yang perdana ialah 37 saja. Baris kedua, 73. Baris ketiga, 43. 47.
Baris ke berikutnya 63 bukan, 67. Baris akhir yang perdana ialah 83. 87 tidak ya, sebab boleh bahagi dengan 3. Hati-hati tu. So ada 6 keping kad berkesudahan nombor perdana. So ada 6 daripada 20 jawapan. B2. Kad berlabel nombor gandaan 3 atau nombor kuasa 2 sempurna. Nombor gandaan 3 bermaksud sifir 3. Baris pertama 36. Baris kedua 78. Baris ketiga 48. Baris keempat 63. Baris ke-8 87. Okey. Itulah dia nombor 84 dan 87. Inilah nombor-nombor yang boleh dibahagi yang 3. Tu gandaan 3. So ada 2, 4, 6 situ. Ataupun kita walaupun bukan gandaan 3 tapi nombornya kuasa 2 sempurna. Ambil juga. Baris pertama yang sempurnanya ialah 36. Kuasa 2 sempurna bermaksud nombor yang boleh dipunca kuasakan. Contoh 36. Okey, punca kuasa dapat 6. Baris kedua tak ada. Ketiga tak ada. Keempat 64. Okey. Punca kuasa dapat 8. Bila sebut atau, tambahkan. Inilah nombor-nombor yang hijau tu adalah nombor-nombor sifir 3. Yang biru tu kuasa sempurna. 36 dia adalah gandaan 3 dan dia juga kuasa sempurna. Tulis yang sekali saja. So ada 2, 4, 6, 7. 7 daripada 20. Itu satu jawapan. Okay, alright. Okay, so saya ulang sekali ya. Ulang sekali. Dapat soalan nanti, tolong baca soalan betul-betul. Faham betul-betul sama ada diambil satu demi satu ataupun serentak. Kalau satu demi satu, tengok pula syarat dia. Sama ada diambil dengan ganti ataupun tanpa ganti. Yang kedua, kalau ambil dua-dua bekas, tengok juga sama ada diambil dari satu bekas X atau satu bekas Y ataupun diikuti bekas Y. Memberikan maksud berbeza. Okey. Hitung kepangkalian, boleh tulis. Kalau kata dan bermaksud darab, kalau atau bermaksud tambah. Okey, itu penting. Okey, jom tengok soalan berikutnya. Sekarang tengok handout kita. Seulang sekali ya. Tengok handout kita. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada soalan langsung. Okey. Okey, tengok soalan kita sekarang ni. Ni. Soalan pertama, saya sudah explain tadi. Tapi saya ulang sekali lah. Okey, saya ulang sekali ya. Dia kata bekas ni ada huruf ni. Labelnya ialah huruf besar dan huruf kecil. Itu label dia. Okey. Itu penting ya. Kemudian yang kedua dia kata dua keping. Okey, nampak sahaja dua keping. Better kita buat bentuk jadual. Ada 5 keping, ada 5 nombor. Okey, 5 ke bawah, 5 ke kanan. Macam tu. Nampak kata 2 keping saja, buat jadual gini. Lebih jelas dan terang nampaknya jawapan kita nanti. Lepas tu tulislah huruf dia. Asyik. Okay. A. S. Y. I. K. Ikut soalan tu. Dia kecil-kecil lah. Penting sebab apa? Sebab dia kata label tadi huruf besar huruf kecil. Okey, yang ini ialah huruf untuk ambilan pertama. Ini pula A, S, Y, I, K. Ini untuk ambilan yang kedua. Kiri ambilan pertama, kanan ambilan kedua. Dan dia kata apa lagi? Dia kata diambil satu demi satu. Bila sebut satu demi satu, isi di atas, isi di bawah. Tapi dia kata, satu persatu dia kata, tapi dia kata apa? Tanpa ganti. Tanpa penggantian. Bila sebut tanpa penggantian, bermaksud kotak tengah-tengah ini kita biarkan dia kosong. Berisi sahaja, hilang markah. Okay? Ini kosongkan. Tidak ada nilai.
Itu kosong je. Lambat pula. Okey, ni kita kosongkan. Okey, tanpa ganti, tengah-tengah kosong. Dengan ganti, tengah-tengah pun isi. Begitu. Kemudian, bila sebut kata satu persatu, tu dia. Nak buat gini tak apa. A, S, boleh. Nak buat gini, boleh juga. AS, AY. Boleh. Nak buat begini, A, I. Boleh. Nak buat gini, boleh juga. AK. Okay. Maksudnya, nak kurung ada koma boleh. Kurung tak ada koma boleh. Tak kurung ada koma boleh. Tak ada kurung tak koma boleh. Tak ada. Apa saja. Yang penting, betul. Ini SA, SY, SI, SK. Okay. Ini nak buat macam ni. YA. Boleh. Okay. YS. Okay. YI. Okay. YK. Okay. Nak kurung boleh. Dan koma. Nak buat gini boleh juga. Okay. Kita kurungkan je. IA. IS. Okay. IY. Okay. IK. Gitu. Atau buat macam ni ya. KA. KS. KY. KI. Tu. Tak kisah. Nak dikurung tak apa, tak kurung tak apa. Nak koma tak apa, tak koma tak apa. Tak ada hal okey je. Yang penting berisi apa. Kalau buat begini, dapatlah 2 markah. Betul semua ni, dapatlah 2 markah. Tapi, terbuat kata-kata ni. AA. Terbuat gitu. Terbuat AA. SS. Dah tinggal 1 markah. 2 salah, 1 markah tinggal. Terbuat gini pula. YY. 3 salah, kosong terus. So, dia tak boleh salah lebih daripada 3 kali. So, kalau kena ingatlah, saya sebut kata satu demi satu dengan ganti, tolong jangan isi di tengah-tengah dia. Isi sahaja, kosong terus. Okey, yang ni. Dia kata, kad pertama berlabel huruf K. Dan, dia kata, okey, kad pertama dia kata, mesti huruf K. Itu syarat dia. Kad pertama mesti huruf K. Dalam ni, inilah dia ni. Depan dia wajib huruf K. Dia kata pertama tu. Dan. Syarat dan. Dan dia kata yang kedua mesti berlabel huruf besar. Itu syarat dia. Kuning tadi, dia kata belakang mesti huruf besar. So, 2 ni je lah. KS, KY. Ada 2 huruf je. So, jawapan dia cuma ada KS, KY. Ada berapa? Ada 2 sahaja. Buat macam tu tak boleh. Okay, ada 2 daripada semua sekali ada sebanyak 20. Tulis gitu. 2 daripada 20. Okay, buat gini je. Cukup dah. Nampak begini saja terus dapat 2 markah. Walaupun soalan kata dengan menyenaraikan. Ni. Kalau ini betul semua, tak saya pun tetap dapat markah. Tapi kalau kita buat macam ni, AA. Contohlah, AA. Okay. SS. YY. II. KK. Contoh yang itu. So, kita punya sampel kosong. Bila sini kosong, contohnya, katakanlah jawapan kita betul. Kalau atas sini kosong, walaupun jawapan betul, sini tetap dapat markah kosong. Tak boleh. Ataupun katakan, kita buat ini. Kita buat ini, so jawapan kita buat KS, KY. Kalau macam ni, boleh. Yang ini 1 markah, yang ini 1 markah. Walaupun sampel tak betul, tapi bila kita senaraikan betul, tetap dapat markah penuh juga. Okey, syarat dia, senarai betul, ini betul. Tapi kalau tak senaraikan, sampel salah, markah kosong. Okey, alright. Tu kena hati-hati ya. Supaya kita tidak silap buat jawapan.
Okey. Yang kedua. Yang ni. Dia kata situ kad yang sama label dipilih. Okey. Kad yang sama label dipilih dia kata. Okey, maksud sama label, tadi kita baca soalan. Soalan kata label dia adalah huruf besar dan huruf kecil. Okey. Label tadi adalah huruf besar dan huruf kecil. Okey. Ni atas saya ni, atas tadi. Huruf besar dan huruf kecil. Bila kata sama label, sama ada dua-dua huruf besar ataupun dua-dua huruf kecil. Okey. Tengok dalam jawapan kita ni. Yang ni. Ini dua-dua huruf kecil. Okey. Dua-dua huruf kecil. Yang ini dua-dua huruf kecil. Ambil lah. Okey. Ini kedua-duanya huruf kecil-kecil, kecil-kecil. Ambil sebagai jawapan kita. Ataupun sebab kata dia kata sebab kata sama label. Mungkin ni tadi mungkin yang pertama tu vokal dan vokal atau konsonan dan konsonan. Tu masih soalan kita tu. Mungkin yang pertama tu huruf vokal, yang kedua vokal. Vokal dan vokal atau konsonan dan konsonan. Ada atau kita akan buat operasi tambah, senaraikan. So, yang biru ni dua-duanya adalah vokal. Yang ini kedua-duanya adalah konsonan. YS, YK. SY, SK. KS, KY. Okey. Yang biru dua-dua huruf kecil, yang kuning dua-dua huruf besar. So atau ambil semua, jalan je. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kesudahan yang mana memberikan jawapan 7/20. Tulis macam gitu. 7/20. Dapatlah 2 markah. Sampel betul saja, walaupun tak senaraikan, tetap dapat markah penuh. Kalau senaraikan, silap, hilang markah. So, kena pandai lah. Okay, alright, settle. Okay, yang ni pula. Clue dia. Apa? 2 keping kad dipilih. Nampak 2 keping lagi sekali berbentuk jadual gini lah. Alright. Bila kata serentak, bermaksud tidak akan ada huruf yang sama. Maksudnya 3 tak ada. 7 tak ada. 4 tak ada. Okey. 6 tak ada. 8 tak ada. 3 7 4 6 tak ada. Okey. Dan lagi penting ni lah, dia kata dicatat sebagai suatu nombor 2 digit. Ini yang paling penting sekali. Sebut 2 digit, jawapan kita tidak boleh ada koma. Ada koma je, automatik jawapan kita salah. Kosong terus. Sebut 2 digit, disebut sebagai 37, 34, 36, 38. Kalau buat macam ni, disebut sebagai 7,3. Macam ni disebut sebagai 74. Dia tak kata 74. So, nombor digit jangan ada koma. Ada koma, kosong terus. Gitu. Babila, buat sendiri nanti. Okey. Kita tengok kes yang melibatkan. Yang ni tadi nanti buat Gabi lah. Sebab set tadi dah. Okey. Ni dulu. Nanti kita patah balik. Ada masa kita patah balik. Rajah menunjukkan beberapa keping kad berlabel. Ini betul ni. Berlabel apa? Huruf dan angka. Ada huruf, ada angka. Itu label dia. Ada huruf, ada angka. Dan dia kata ada dalam bekas X dan bekas Y. Dia ada dalam 2 bekas. Bekas X ada huruf PE7.
Bekas Y dia ada 4, 5, 8 U. Tak kisah. Satu bekas ke, dua bekas ke. Yang penting syarat dia ialah dia kata 2 keping kad. Okay. Nampak 2 keping saja buat jadual. Cuma beza tadi, kalau 1 keping, semua kad ni satu bekas, tulis semua. 3, 7, 4 dan 8 di kiri dan di atas. Tapi bila kes dalam 2 bekas, okay, dia kata 1 diambil dari bekas P. Syarat dia. Yang pertama diambil pada bekas P dia kata. So, wajiblah kita buat. Okay, buat jadual sebentar tadi. Jadual sini sama. Okay, buat jadual sama. Cuma beza dia, bekas diikuti. Dia tak, diikuti maksudnya mesti ambil bekas X dulu, baru ambil bekas Y. Jadi, bermaksudnya di sini ialah untuk buat jadual nanti, yang di kiri akan ikut kotak X. Ada 3 nombor. Yang di atas kotak Y. Ada 4 nombor. 1, 2, 3, 4. Gini. Bentuk macam ni. Okay, bentuk macam ni. Dia ada 3 barisan dan kita ada 4 lajur. Hurufnya, di sini letak huruf bekas X. P, E, 7. Manakala atas ni bekas Y, iaitu nombornya ialah 4, 5, 8 U. Gitu. Dan kalau 2 bekas, tak perlu fikirlah diganti ke apa ke, tak kisah. Kotak semua diisi. Maksudnya P4, P5, P8, PU. Macam tu. E4, E5, E8, EU. 74, 75, 78, 7U. Itu jawapan dia. Betul semua, dapat 2 markah. Okay, sangat senang untuk menyelesaikan kesudahan. Betul semua saja, terus dapat 2 markah. Okay. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 8, 12. Ada 12. Ada 12 labelnya. Maksudnya bilangan sampelnya ada sebanyak 12. Tu dia itu sebagai nota kita. And dia ada 12. Ni sebagai nota kita. Ada sebanyak 12 sampel yang terhasil. Okey. B1 kata, dengan menyenaraikan kesudahan. Ikut syarat, kena senaraikan semua benda tu. Hitung kebarangkalian. So, hitung pula kebarangkalian dia. Nak hitung apa? Dia kata kad pertama berlabel angka 7. Depan dia wajib 7. Inilah. Depan dia wajib 7. Dia kata. Dan, ni penting. Dan, dia kata dan. Belakang dia pula, dia kata wajib berlabel huruf. Belakang wajib berlabel huruf. So, dalam ni yang ada 7U je lah. 1 je. Okay, alright. So, jawapannya 7U sahaja. Ada berapa tu? Ada 1. Dari semua kali 12. 1/12. Begitu saja. Okay. Ada 1 daripada 12. Macam tu je lah jawapan dia. 1 daripada 12. Ada dapat 2 markah. Yang ini 1 markah. Label dia betul. 1 markah. Dan jawapan akhir 1 markah lagi. Yang ni 1 markah lagi. Total 2 markah. Senang sangatlah dapat markah topik ni. Okey, yang kedua. Dia kata, kami kad ni juga tadi ni. Dia kata, kad pertama berlabel P. Itu cerita yang kedua. Dia kata, kad pertama tu dia kata, mesti berlabel P. Dia kata. Okey. Berlabel P dia kata. Kad pertama tu. Inilah mula-mula. Ada P kat depan dia, kita ambil terus semua. Tu yang pertama.
Okey, kad pertama tu dia kata mesti huruf P. Okey. Okey, kad pertama huruf P. Inilah semua ni ya. Tapi dia kata apa tau? Dia kata atau. Atau. Bila sebut atau, walaupun depannya bukan huruf P, tak kisah. Okey. Walaupun depannya bukan huruf P, tapi dia kata asalkan belakang dia tu kad bukan nombor perdana, kita ambil juga. Apa dia nombor perdana? Nombor yang boleh dibahagi dengan diri sendiri dan satu saja. Dalam kes ni, angka 5 lah. 5 ini nombor perdana. So, jangan diambil. Dia tak mau belakang 5. Sebab dia kata yang bukan. Yang bukan. Jadi kalau yang bukan ni, maksudnya selain daripada 5 lah kat belakang. Walaupun depan dia bukan P, belakangnya bukan 5 pun, kita ambil juga. Sebab dia nak yang bukan perdana. Inilah kita ambil. Ambil juga. Okay, ambil juga. Dan ambil juga. Sebab dia kata asalkan belakangnya bukan perdana. So ada berapa? Senarkan kat situ. So nombor-nombor je ialah P4, P5, P8, PU. Ini yang pertama di mana depan dia huruf P. Ambil semua. Okay. Asal depan P ambil semua. Yang pertama ada 4. Tambah lagi dengan walaupun depan bukan P, belakang bukan perdana, ambil juga. So E4 ambil, 74 ambil, E5 tak ambil, okay. E8 ambil, 78 ambil, EU ambil dan 7U ambil. Sebab asalkan belakangnya bukan perdana je. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 daripada 12 yang memenuhi syarat itu. So 7/12. Dah siap. Dapatlah. Ini satu markah. Ini satu markah. Simple je. Okay, ni pula. Dia kata itu, sekeping kad dipilih rawak dari bekas X dicatatkan. Syarat pertama, dia ambil bekas X dulu. So, buat jadual. Dia kata, kemudian dia kata, kad kedua bekas Y. Dia kata. Maksudnya, ambil kad pertama dulu, bekas X. Dia kata, X ada 3 nombor. Y, 4. First X. Second Y. Maksudnya 2 keping juga. Sebut 2 keping juga, maksudnya jadual jugalah. Cuma beza je, paksi X-nya hanya ada 3 nombor sahaja. Paksi Y ada 4. 1, 2, 3, 4 begini. Tu sampel dia macam tu. Okay, alright. Settle tu. Kemudian, jangan risau. Kalau 2 bekas, kita catat semua kotak akan berisi. Okay. Paksi X, 3, 8, 4. Paksi Y, nombor dia adalah 1, 5, 7, 6. Tak sesuai ikut urutan, tak apa. Gitu. Okay. Jawapan dia, tulis je lah. Tapi, ingat lagi saya. Macam kat awal tadi. Kalau kita baca soalan sikit-sikit, kita berhadapan dengan risiko kecuaian. Mungkin hilang markah. So, tolong baca soalan faham betul dan tolong faham kena soalan. Soalan kata, sekeping kad dipilih Sarawak dari bukan X. Ada syarat. Dapat kad nombor genap. Okey, genap. Kad kedua diambil dari bekas yang sama. Tu yang penting tu. Ambil kad nombor genap. Ambil yang kedua, bekas sama. Ambil dapat ganjil,
kad kedua bekas Y. Dia ada 2 syarat di situ. Satu ambil bekas dapat ganjil, satu lagi bekas genap. Maksud kat sini ialah, contoh katakan, kita ambil, dapat angka 8. Contohnya. Ni ambil yang pertama ni. Dapat angka 8. Jadi, untuk yang kedua, ambil bekas ini juga. Tu cerita dia. Okey. Tapi, kalau ambil yang pertama tu, dapat nombor genap, nombor ganjil gini, maka kad yang kedua akan ambil daripada yang ini. Ini kes, dia kata, ambil dapat kad pertama tu sini. Maka kad kedua, sini. Cerita dia. Jadi, bermaksud untuk tulis sampel, kenalah berhati-hati. Kalau buat macam ni, hilang markah ni. Sebab, kalau dapat nombor genap, kad kedua bekas sama. Bekas sama apa nombor dia? Bekas sama nombor dia ialah 384. Ya, ada nombor 384. Ini bekas yang samalah. Okey, katakan ambil, dapat nombor 3. Ganjil. Bila ganjil, ambil kotak dari bekas Y. So, 31, 35, 37, 36. Jawapan kita. Tapi, kalau ambil dapat nombor 8, genap. Kad kedua ambil bekas yang sama. Maksudnya dekat sini. Akan dapat 83, tiada 88 sebab dia tak kata dipulangkan, dan 84. 43 dan 48. Itu sampel dia. Ini soalan kebat aras tinggi ya. Kena faham soalan betul. So sampelnya ada sebanyak 1, 2, 3, 4 mana? Ada 8 sahaja. Sampelnya ada 8. Okey. Kalau isi kat sini, kosong markah nantilah. Faham soalan betul-betul. Dengan menyatakan sudahan, dia kata, hitung kebarangkalian. Okey. Yang pertama dia kata, kad pertama berlabel 8. Dia nak di depan wajib angka 8. Itu syarat dia. Di hadapan wajib angka 8. So, inilah dia ni. Mula-mula. Ini. Wajib ini. Mula-mula. Dan, dia kata dan. Dan, syarat dan. Bila sebut dan, depan dia wajib 8. Tetapi, belakang dia tu wajiblah nombor ganjil, dia kata. Depan dia nombor 8. Dan dia kata belakang dia wajib nombor ganjil. Contoh. Jadi, depan wajib 8, belakang wajib ganjil. So, jawapannya 83 je lah. 1 je lah. Sebab kata dan, depan mesti 8, belakang mesti ganjil. So, jawapannya cuma ada 8 dengan 3 sahaja. So, ada berapa? Ada 1 je lah. Daripada semua kali, 8. 1/8. Macam tu je. Okey, 1 markah sini dan 1 markah sini. Tak buat koma, tak buat kurungan, tak apa, tak ada hal. Okey, yang ni pula. Dia kata, kad pertama nombor kuasa 2 sempurna. Dalam banyak nombor, yang sempurna adalah ini saja. 8, 4. Inilah dia nombor kuasa 2 sempurna. Yang boleh dipunca kuasakan, dapat jawapan tepat. Atau dia kata atau tak kisah. Walaupun depan bukan sempurna, tapi kata kad kedua perdana pun kita ambil juga kata. Tak kisah. Jadi dalam kes ni di tepi ni wajib sempurna. 4 dah.
Atas ni wajib apa dia? Wajib nombor perdana dia kata. So dalam ni yang perdana apa dia? 5, 7, 3. Itu perdana. Jadi ada yang ini. Kita ambil sebab kedua-duanya adalah nombor kuasa sempurna. Part. Pilih yang ni. Ataupun walaupun bukan yang ini, belakang perdana pun ambil juga. So ini ambil, ini ambil. Sebab belakangnya perdana. Okay. Ini pun ambil juga. Sebab belakangnya perdana. Jadi ada berapa yang perdananya? Okay. Yang sempurna ada 2, purple tu. Yang perdana ada 3. So ada 5. Jawapan dia kita selesaikan. Jawapan dia ialah 35, 37, 83. Ini yang mana? Okay, ini yang mana? Belakangnya nombor perdana. Ataupun, tambahlah. Ataupun sempurna. 43, 48. Sebab angka ni. Ini adalah angka-angka yang sempurna. Yang boleh dipunca kuasakan. Sempurna. Ini pula yang belakangnya perdana. Walaupun depan bukan sempurna. Tapi belakangnya perdana ambil juga. 35, 37, 83. So ada sebanyak 5 daripada semua sekali sebanyak 8. So 5/8. 5/8. Ini tadi 1/8. Typo ya. 7/8. Ini tadi 8. 1/8. Tak ubah lagi. Okey, macam tu. Okey, kita ulang lagi. Kes pertama kita tengok, tahu dah. Ini dalam satu bekas. Sebab ada pantul dalam sebuah bekas. Bila sebut sebuah bekas, okey, automatik. Soalan kita, satu jadual nanti, cuma sekeping kad dipilih secara rawat kata. Dia ambil sekeping mula-mula. Catat. Dia kata kad itu dimasukkan semula. Bermaksud adanya penggantian. Sebelum kad kedua, dipilih. Okey. Kena faham soalan. Maksudnya dia pilih 2 kad. Dia pilih 2 kad. Tapi kad itu, lepas dia ambil, dicatat, dia masukkan balik. Maksudnya dia ada 2 keping kad, mesti buat bentuk jadual. Lebih selamat untuk jawapan kita. Okay, buat jadual. Okay, kad ada nombor pantul, 6 nombor. So buat 6 kotak. 6 kotak bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begini. Tu dia lah situ. Pantul. Sikit-sikit. Okey, pantul. P-A-N-T-U-L. Pantul. Inilah ambilan yang pertama. Okey. Ini pula ambilan kedua. Pantul juga. Dan dia kata, diambil satu, dicatat, dimasuk balik. Ada penggantian. Maksudnya, semua kotak ini akan berisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Akan ada 36 jawapan nanti. Okey, 36 jawapan kita ada. Saya nak tulis macam mana? Tulislah. PP, AP, NP, TP, UP dan LP. Tak koma tak apa. Tak kurung tak apa. Tak ada masalah. Right? Itu. Macam tu. So, PA, AA, NA, TA, UA, LA. Kosong makan lagi.
PN, AN, NN, TN, UN, LN. Kosong markah lagi. PT, AT, NT, TT, UT, LT. Kosong markah lagi. PU, AU, NU, TU, UU, LU. Kosong markah lagi. PL, AL, NL. Kosong markah lagi. TL, satu markah. UL, satu markah. LL, dua markah. Betul semua, dua markah. Salah dua, satu markah. Salah tiga, kosong terus. Begini dapat dua markah penuh. Sebab semua betul. B. Dia kata, dengan menyenaraikan. Bila sebut senarai, kena senarai lah sepatutnya. Tapi, dia tak buat tak apa, tak salah. Macam ni ya. Dia kata kad pertama berlabel huruf T. Dia cuma kata kad pertama dia label T. Belakang tak kisah. Jadi, inilah dia. Asalkan depan T saja, kita ambil semua. Sebab dia nak kad pertama berlabel T. Nak senarai boleh, tak senarai pun boleh. Tak ada masalah, okey je. Nak senarai boleh, senaraikanlah. TP, TA, TN, TT, TU, TL. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kesudahan yang boleh huruf L, huruf T depan. Dapatlah satu markah dekat sini. Dan satu markah lagi dapat kat mana? Dekat jawapan akhir. Yang ni tadi. Bentuk pecahan ni. So ada ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 daripada 36. 6 daripada 36. Itu jawapan dia. Tak kecilkan pun tak apa. Nak tulis 1 per 6 boleh, tak ada hal. Cuma topik ini tidak dikecilkan pun tidak mengapa. Diterima sebagai jawapan tepat. Topik ini saja. Topik lain wajib permudahkan. Tak permudahkan, hilang markah 1. Okey, yang kedua. Dia kata, yang kedua dia kata, kedudukan berlabel huruf vokal. Dia nak dua vokal. So, AA. Vokal. UU, vokal. AU, vokal. UA, vokal. Yang vokal ada 4. Senaraikanlah. Okey. Senaraikan. Kat situ. Jawapannya AA, AU, UA, UU. Dan. Tambah lagi. Dan. Ini dua-dua vokal. Ataupun dia kata, kedua-duanya konsonan. Dua-duanya konsonan. Ambil juga. Atau. Bila atau ni, ambil kira semua sekali. Oh, sorry. Okey, atau. Ataupun dia kata konsonan. Ni. PP, konsonan. NP, TP, LP, konsonan. PN, NN, TN, konsonan. LN, PT, NT, TT, LT, konsonan. PL, NLTL, dan LL, konsonan. So ada yang merah ada 4, yang kuning ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Senang kan, tak apa. Tak ada hal, okey je. Okey, ada PP. Okey, ada PP, ada PN, ada PL, ada NP, NN, NT, NL. Ada TP, TN,
TT, TL. Okay, ada LP, LN, LT dan LL. Itu jawapannya lah. So bilang semua. Okay, yang merah tu dua-dua vokal. Yang ini pula dua-dua consonant. Dua-dua consonant. Ambil semua. So yang merah ada 4, yang biru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Totalnya ada sebanyak 20 daripada 36. Macam tu je, simple je. Okay, so ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 daripada 36. Tak kecilkan pun tidak mengapa. Topik ini sahaja. Okay, soalan kedua. Masih dua bekas. Dua keping. Nampak dua keping ayat kita. Satu dari kotak P. Okay. Diikuti. Yang ni sangat penting ni. Dia kata diikuti maksud terikat. Mula-mula ambil kotak P dulu. Kemudian kotak Q. So untuk soalan ini. Samalah dia. Buat jadual. Okay, buat jadual. Di mana yang paling kiri buat nilai bagi kotak P dahulu. Ada 476 2019. Macam tu. Okey. 476. Okey. Dan yang ini pula 2019. Buat je gitu. Lepas tu isi semua je. Dia kata isi semua je. So 42. Okay, 72. 67. Ini 40, 70, 60. Ini 41, 71, 61. Ini 49, 79, 69. Betul semua? 2 markah. Untuk yang ni pula. Okay, untuk yang ni pula. Walaupun dia kata senaraikan. Kita tak senaraikan pun. Tak apa, tak ada hal. Okey je. Tetap markah dapat. Yang syarat, sampel betul semua. Dia kata apa? Dia kata, kad pertama berlabel 7. Dia nak depan wajib 7. Yang ni lah. Depannya tu. Wajib angka 7. Tak mau angka lain. Okay, depan wajib angka 7 dia kata. Dan dia kata, dan. Ni apa penting? Dan bersyarat. Dan dia kata, kad kedua nombor ganjil. Dia nak kad kedua ganjil. Jadi yang ganjilnya macam mana? Satu lah. Ini ganjil. Okay, 1, 1, 1. Ganjil. Ataupun ini 9. 9 ganjil juga. 9, 9, 9. Okey. Dia kata dan. Bila dan, depan wajib warna merah, belakang wajib warna biru. Yang ada sini, yang ini. Ada 2 kesudahan bermula dengan merah, berakhir biru. Bermula angka 7 dan berakhir angka ganjil. So ada 2. Tu dia lah 2 daripada. Semua kali sekatnya ada 3, 6, 9, 12. 3/12. Macam gitu je. Simple, senang. Okay, ada 2 daripada 12.
tak tulis, tak kecilkan pun tak apa. Tak ada hal, okey je. Dapat 2 markah. Yang penting, sampel betul. Yang kedua, dia kata, gabungan kad membentuk nombor gandaan 4. Dia kata. Okey, ni clue penting. Dia kata, gabungan tersebut membentuk nombor gandaan 4. Sifar 4. Inilah dia. 40. Boleh bahagi 4. 72. Boleh bahagi 4. Sebab kata gabungan nombor tu. Lagi tak ada. Bawah ni tak ada juga. 60. Boleh bagi 4. Okey. Ini nombor-nombor yang bila kita gabungkan nombor tu, jadi bentuk gandaan 4. Atau dia kata, ataupun dia kata, okey, ataupun dia kata, walaupun bukan gandaan 4, kad kedua 9 pun kita ambil juga. Walaupun depannya bukan itu, belakang 9 ambil juga. Maksudnya ini adalah nombor-nombor ni. Ambil semua nombor ni. Walaupun depan bukan sifar 4, tapi dia belakang 9. Ambil. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 daripada 12. Tak payah buat satu benda, tak apa. Okey. Kita pergi yang bentuk kebat lagi. Rajah menunjukkan sebuah roda berputar dan beberapa peringkat dilabel dengan angka dan huruf di dalam kotak P dan kotak Q. Okey. Syarat kata apa? Firdaus dapat buat sekali putaran. Maksudnya, dia putar roda dulu. Okey. Firdaus buat putaran pada roda. Maksudnya, dia pusing roda dulu. Cerita dia. Kemudian dia kata, kalau dapat angka, kad kedua pilih daripada bekas P. Dapat angka, dapat angka, kad kedua bekas P. Tapi kalau dapat huruf, kad kedua bekas Q. Itu dia punya ceritanya. Jadi sampel kita maksudnya, dia pusing roda dulu. So, kad nanti akan pusing roda dulu. Roda ada sebanyak 4 huruf. Buat itu. 4 huruf. Dan kotak P pula ada 3 huruf. So 7 lah semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gini. Ini salah bentuk kebat aras tinggi. Walaupun dia senang sebenarnya. Tapi dia kebat aras tinggi lah. Okay, so label dia ini. AG2 dengan, hati-hati ya. Di sini angkanya adalah 9. Bukan 6 ya. 6 ke 9 itu. Sebab benda tu, kalau kita pusing, ni ya, benda ni, kalau kita pusing benda ni, ni, saya keluarkan benda ni dulu. Okay, 6 atau 9 tengok. Sekejap. Okay, ni, dengan yang ni. Okay. Nombor ni ya. 6 atau 9. Tengok nombor ni. Kalau kita pusing dia, nampak tu. 9 tau, bukan 6. Okay. So berhati-hati. Takut kalau tulis 6 nanti, hilang markah. Sebab dia pusing nombor tu tau, roda tu. Okay, so kat sini, mesti nombor AG dan 29. AG dan juga 29. Kalau buat 6, takut hilang markah. Tapi kalau kes macam ni, biasanya skim akan ada 2 lah. 1 guna 9, 1 guna 6. Biasa gitu. Okey. Yang kedua kata kotak P. P dia kata nombornya adalah 5D8. 5D8. Kotak Q nombor dia adalah 17BC. 17BC. Yang ni 58. Itulah senang. Okey, ini kotak P.
Ini kotak Q. Syarat kata, okay, dapat angka bekas P. Ya. Kalau yang ini, ambil kira kotak ini. Kalau yang ini, ambil kira kotak sana. Cerita je. So, ambil pusing, dapat A. Maka A akan bergabung dengan kotak Q. Jadi, A1, A7, AB, AC. Kalau G, G1, G7, GB, GC. Kalau angka, kotak P. 25, 28, 2D, 95, 98, 9D. Okay, kalau dapat kotak ini, inilah nombor dia. Kalau dapat angka, okay, dapat angka kotak P. Dapat huruf kotak Q. So total ada kesedaran sebanyak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sampel semua ada sebanyak 14. Okey. Soalan pertama kata, depan mesti 9. Kad pertama berlabel 9 dia kata. Ni lah nama dia. Depan wajib 9. Dan syarat dia, dan kad kedua mesti huruf. Kad kedua mesti huruf. So 9D lah. Itu je. Depan wajib 9, belakang wajib huruf. So 9D sahaja. So ada satu sahaja daripada, okay, satu daripada 14. So 1/14. Okay, 1/14 begitu. Kalau buat macam ni, senaraikan satu markah, jawapan akhir satu markah. Kalau buat macam ni, terus dapat 2 markah. Tak senaraikan 2 markah. Okay, alright. Okay, yang kedua. Dia kata lagi sekali. Okay, dia kata lagi sekali. Kad kedua-duanya label lain-lain. Label lain tak sama. So, label dia apa tadi? Label dia ialah angka dan huruf. Dia nak label lain. Inilah dia. A1, G1. Satu huruf, satu angka. Lain-lain. A7, G7. Lain-lain. 2D, 9D. Lain-lain. Kalau 25, dua-duanya adalah sama. Iaitu angka-angka. Alright. Okay, so ada 6 daripada 14. Itu dia gitu. Kalau bagi jawapan akhir pun, terus dapat jawapan 2 markah. Siap. Okay, settle dan tu semua. Dah selesai. Okay, habis soalan. Jadi kesimpulan dia untuk malam ni ialah, pertama sekali topik ini adalah topik yang pasti diuji. Satu. Okey, kesimpulan untuk malam ni. Okey. Topik ini, satu ya. Topik yang pasti diuji dalam SPM. Diuji dalam SPM. Kertas 2. Confirm ada. Cuma tak pasti masuk bahagian A, B ataupun C sahaja. Tapi sejangka dalam bahagian B. Sejangka lah. Okay, jangkaan saya lah bahagian B. Okay, kertas 1 mesti ada juga. Satu soalan, 2 soalan gitu. Okay, tapi kertas 2
Jika ada, bahagian B. Yang kedua, kena baca dan faham soalan betul-betul. Soalan betul-betul. Sama ada, kena alert lah. Kena alert, satu ialah, okay, dia ambil satu demi satu ataupun dia ambil serentak. Faham tu lah. Okay. Kalau satu demi satu kena ingat juga. Tengok. Dengan penggantian ataupun tanpa penggantian akan memberikan kesan yang berbeza. Okay. Dengan ganti, dengan tanpa ganti ni akan memberikan kesan yang berbeza dari segi bilangan sampel dia. Okay. Dia ambil serentak pun sama juga, kena tahu. Dan juga, ditulis juga macam mana, kena ingat juga. Ditulis macam mana? Nombor 2 digit. Okay. Sebut nombor 2 digit, ingat, tidak boleh ada koma. Kita ada koma. Okay. Kemudian, untuk menulis sampel dia pula, kebarangkalian dia pula, tengok syarat juga. Okay. Tengok syarat juga. Kad pertama tu. Okay. Kad pertama tu. Okay. XX. Dan kad kedua YY. Ni ayat ni. Nampak dan bermaksud melibatkan operasi darab. Maksudnya, depan mesti XX, belakang mesti YY. Kalau kad pertama berlabel, okay, kad pertama XX atau kad kedua YY, okay, ini melibatkan operasi, okay, operasi tambah. Kalau atau, operasi tambah. Kalau dan, operasi darab. Okey, seterusnya. Oh, ada lagi soalan tak ada pasaran. Okey, habiskanlah satu. Sekejap hebat. Kemudian lagi, kebarangkalian tu, kebarangkalian dia tidak perlu dipermudahkan untuk topik ini. Kalau dia 2/4, 2/4 ikut. Tak hebat 1/2, tak ada hal. Okey je. Okey, settle. Okey. Ada satu tak perasan ada. Ni, kita buat. Okey, soalan kata, Rahim ada 10 flashcard untuk mengajar adik menghafal nombor kosong yang pertama hingga 9. Maksudnya Rahim ni, dia beli nombor macam ni. Dia ada 10 keping kad berlabel mula kosong sampailah angka 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Inilah kad flash yang Rahim ada. Mula-mula. Okey. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata dia tunjuk sekeping kad flash. Clue dia. Hanya tunjuk sekeping saja. Ingat, kalau sekeping saja, tidak perlu buat jadual. Sekeping, tak payah jadual. Dia kata apa? Nyatakan kebarangkalian. Kad itu berlabel angka kurang dari 7. Syarat dia, kad itu nomornya kurang dari 7. So, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Ini. Kurang dari 7. So, tak mahu 7. So, kurang dari 7. So, nombor dia adalah 6, 5, 4, 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 keping kad daripada semua sekali 10. So, 7/10. Tak payah senaraikan pun tak apa sebab soalan tak minta senaraikan pun. Okey.
Terus beri jawapan akhir sahaja 7/10. Cukup, dapatlah 1 markah. Sekeping, tidak perlu buat jadual. Okey, seterusnya nombor tadi dia kata dia keluarkan semua kad berlabel kuasa 2 sempurna. Dia buang. Dia buang semua kad yang berlabel nombor 1 sempurna. Buanglah. Apa nombor-nombor dia? Okey, punca kuasa. Okey, 1 kuasa 000. Kosong. Buang. Sebab dia sempurna. 1 kuasa 1. 1. Buang. Sebab sempurna. 2 kuasa 2. 4. Buang 4. 3 kuasa 2. 9. Buang 9. Inilah dia nombor-nombor yang kuasa 2 sempurna. Dia buang semua. Yang tinggal ini sahaja. Dia kata apa lepas tu? Kemudian dia tunjuk 2 keping kad 1 per 1 tanpa ganti. 1 demi 1 kita. Dia tunjuk 2 keping kad. Syarat dia 1 demi 1 tanpa ganti. Tanpa ganti. Jadi ini bermaksud dia tunjuk 2 keping kad. Buatlah jadual. Buat jadual. Nombor ada 246. Buat 6. 6 kotak je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begini. Okey, buat kotak begini. 6 ke bawah, 6 ke kanan. Macam tu. Okey, isi semua nombor yang tinggal tu. Iaitu nombor 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ini bersama juga. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Begitu. Dia kata diambil 1 demi 1 tanpa ganti. Sebut tanpa ganti bermaksud tidak ada pengulangan huruf yang sama. Maksudnya tidak adalah 2, 2, 3, 3. Tak ada. Okey. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Tak ada. Yang ada isi. So 2, 3. Macam itulah. Okey. 3, 2. 5, 2. 6, 2. Okey, 7, 2. 8, 2. Saya padamkan. Supaya senang tulis. Okey. 2, 2 tak ada. 3, 3 tak ada. Berisi kosong. Okey, ni tak ada. Okey, 6, 6 tak ada. 7, 7 tak ada. 8, 8 tak ada. Okey, so ini 2, 3. 5, 3. 6, 3, 7, 3, 8, 3. Okay, 2, 5, 3, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5. 2, 6, 3, 6, 5, 6, 7, 6, 8, 6. Masih kosong markah. 2, 7, 3, 7, 5, 7, 6, 7, 8, 7. Masih kosong markah. 2, 8, 3, 8, 5, 8. 1 markah dapat. 6, 8, 1 markah dapat. 7, 8, 2 markah dapat. Semua betul. 2 markah. Okey, next. Dengan senaraikan kesudahan, dia kata, kad pertama berlabel 3. Dia nak kad pertama tu berlabel angka 3. So, angka 3 sini apa dia? Okey, angka 3 sini. Dia kata, yang pertama tu mesti nombor 3. So, inilah. Mula-mula. Depannya wajib angka 3. Dan dia kata dan yang kedua mesti nombor genap. Yang kedua mesti nombor genap. Mula-mula depan 3. Yang kedua belakang genap. So 35. 37. Ada 2 saja. Ada 2 saja. 35, 37. Semua sekali ada berapa? 30. Sini kita bilang semua ni ada sebanyak 30 hurufnya. Okey. Huruf 30 semua. Jadi ada 2 daripada 30. Tulis macam tu. Okey, jawapan dia. Kita mergekan dia. Okey, jawapan kat sini ialah 3/20.
Tulis lagi situ. Insertkan dia, objek. 2 saja daripada 30. Ini jawapan dia. 37, 35. 2 pun 30. Dapatlah markah. Right? Macam tu je dapat 2 markah. Okay, next seterusnya. Dia kata, kad pertama nombor gandaan 4. Okay, dalam banyak-banyak ni, dia kata, kad pertama berlabel nombor gandaan 4. Apakah nombor-nombor dia? Okay. Sifar 4, 8 lah. First syarat, mesti 8. Dia kata, nombor gandaan 4. Sifar 4, 8 dari situ. Dan dia kata, ataupun, ni kata atau, okay, ataupun dia tak kisah, walaupun depan bukan warna merah tu, tapi dia kata, kad kedua perdana, ambil juga. Dalam kes ni, yang perdana apa nombor dia? 2, 3, 5 perdana. Dan 7 juga perdana. So, ini ambil semua. Sebab depan belakang dia perdana. Ini ambil semua sebab belakang dia perdana. Ini ambil semua sebab belakang dia semua perdana. Ini ambil semua sebab belakang dia semua perdana. 87, 85, 83, 82, kira sekali je. So ada berapa? Semua bilang nombor tu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21 daripada 30. Siap. Terus saya jawab soalan dia. Simple sahaja. Okay. Ni dapat 2 markah. Sebab dia sampel betul. Lagi saja memadai untuk dapat 2 markah. Okay, ni 2 markah. Ini pun 2 markah juga. Walaupun tak senaikan, tak ada masalah. Yang penting sampel betul semua. Okay, saya nak soalan sikit soalan anda tadi. Okay, soalan tanya 9. Okay, Faizah salah 9 lah. Alright. Okay, settle situ. So, untuk malam ni, ini soalan kita. Okay, semoga apa setengah kawan ni dapat difahami, dapat diikuti. Dan ingat, topik ni topik yang sangat favorite di ujian exam kita. So, tolonglah faham betul. Tolong buat latihan. Okay, tak faham, tanya cikgu. Okay, boleh hantar mesej kat saya. Tanya soalan. Jangan takut, jangan malu. Sebab yang nak berjaya tu awak. Alright. So, malam ni kita berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, minta tolong isikan kehadiran kat situ ya. Sebab pengetua minta kehadiran. Minta isikan kehadiran kat situ. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.